Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pelajar yang bakal menduduki ujian lisan. Ujian lisan bertutur bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Malaysia, untuk ujian mendengar dan juga ujian amali sains yang akan berlangsung pada bulan Februari ini. Okey, hari ini cikgu akan beri sedikit taklimat yang berkenaan dengan arahan, syarat dan peraturan bagi ujian bertutur, ujian mendengar dan juga ujian amali sains. Okey. Sebelum kita menduduki peperiksaan seperti ujian bertulis juga SPM, kita ada arahan dan larangan yang perlu kita patuhi untuk mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini semasa kita menduduki ujian tersebut. Okey, yang pertama adalah arahan, amaran, larangan dan peringatan. Arahan am ini terdapat di dalam jadual waktu ujian lisan yang telah diagihkan kepada pelajar. Okey, yang pertama, calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Maksudnya selepas pendaftaran yang berakhir pada 31 Januari 2022 hari itu, kita perlu menduduki peperiksaan yang didaftarkan. Calon yang tidak menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis atau tidak melaksanakan ujian bertutur, ujian mendengar dan juga ujian amali sains akan dianggap tidak hadir bagi mata pelajaran berkenaan. Jadi ini sangat penting pada tahun ini, tidak hadir untuk semua ujian bertulis dan ujian bertutur termasuk ujian mendengar dan ujian amali sains, maka ia akan dianggap tidak hadir. Dalam sijil dia akan ditulis di type tidak hadir bagi mata pelajaran berkenaan. Kalau kena mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris macam mana? Jangan lupa itu adalah mata pelajaran ataupun subjek yang wajib kita lulus. Jangan pula tidak hadir. Pastikan kamu menghadiri ujian lisan dan ujian amali sains. Okey, yang kedua, arahan di bilik lapor diri, di bilik menunggu, di bilik ujian dan juga makmal peperiksaan ataupun bilik kuarantin. Okey, yang pertama, pelajar ataupun calon perlu berada di bilik lapor diri ataupun bilik menunggu 5 minit sebelum aktiviti di bilik lapor diri ataupun bilik menunggu dimulakan. Yang kedua, wajib mengemukakan kad pengenalan ataupun dokumen pengenalan diri ataupun borang pengenalan diri calon LP/AM118. Itu adalah borang sekiranya tidak ada kad pengenalan ataupun surat pengakuan pengenalan diri apabila diminta oleh pengawas ataupun guru bertugas semasa berada di bilik lapor diri ataupun bilik menunggu. Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen tersebut. Betapa pentingnya dokumen seperti IC dan nombor kad pengenalan kamu. Kena bawa, kena sentiasa ingat. Itu yang kali pertama kamu kena ingat. Kena bawa setiap kali kamu menduduki ujian lisan ke, ujian menunggu, ujian mendengar ke, ujian amali sains dan juga ujian bertulis SPM nanti. Sekiranya tertinggal pada hari itu, cepat-cepat call parent, suruh hantar ke sekolah. Nanti guru akan sambut dan bagi serah terus kepada kamu. Sekiranya masih lagi tidak boleh dapatkan bantuan daripada parent ataupun sesiapa saja, bolehlah berjumpa dengan pihak sekolah untuk mendapatkan surat pengakuan pengenalan diri sementara. Itu untuk hari berkenaan sahaja, bukan digunakan untuk setiap hari. Satu helai itu untuk satu hari yang berkenaan saja, hari tersebut saja. Esoknya tidak boleh digunakan lagi, kita gunakan kad pengenalan sendiri. Yang ketiga, amaran di bilik lapor diri, bilik menunggu, bilik ujian, amal ujian dan juga bilik kuarantin. Calon tidak dimudahkan. Yang pertama,
melipat ataupun merenuk kertas jawapan sama ada yang belum ataupun yang telah digunakan. Yang kedua, keluar dari bilik lapor diri. Tidak boleh keluar bilik menunggu, bilik ujian, makmal ataupun bilik kuarantin tanpa kebenaran ketua pentaksir pusat ujian ataupun ketua pengawas. Contohnya nak ke tandas. Pastikan kamu terima satu pas untuk keluar ke tandas. Dan keluar pun perlulah seorang sahaja. Perlulah seorang sahaja ketua yang keluar ke tandas. Tidak boleh diiringi oleh sesiapa pun. Tidak boleh bersama dengan rakan, maksud cikgu. Okey, seterusnya membawa kertas keluar daripada pusat peperiksaan sebelum peperiksaan tamat dari bilik ujian, makmal ataupun bilik menunggu. Jadi kita tidak dibenarkan mengeluarkan apa-apa saja barang, contohnya seperti kertas peperiksaan juga. Dan seterusnya memakai pakaian yang mencolok mata. Tidak dibenarkan menggunakan pakaian yang mencolok mata semasa menduduki ujian. Kalaupun baju kamu ketat, jangan ketat sangat. Baju kain, kalau pakai baju uniform sekolah tu jangan terlalu pendek skirt dia. Pastikan skirt dia mesti melebihi paras lutut kamu. Melebihi, bukan di atas. Okey, seterusnya yang kelima adalah tidak dibenarkan merokok di dalam bilik lapor diri, bilik menunggu, bilik ujian ataupun makmal dan juga bilik kuarantin. Sebab tidak ada pengawas yang akan memantau di dalam bilik tersebut. Okey, seterusnya larangan di bilik lapor diri ataupun bilik menunggu ataupun bilik ujian, makmal peperiksaan ataupun bilik kuarantin. Ini pula larangan. Calon dilarang untuk yang pertama, membawa masuk sebarang catatan, sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, jadual waktu, kamus tak boleh, penyataan pendaftaran pun tidak dibenarkan semasa kamu masuk ke dalam bilik ujian. Penyataan pendaftaran tu simpan, setiap pendaftaran tu. Yang selain itu, telefon bimbit, alat komunikasi, bekas alat tulis special box tu ke dalam bilik lapor diri, bilik menunggu, bilik ujian, makmal, bilik kuarantin, kecuali peralatan tambahan yang dibenarkan saja semasa peperiksaan. Itu saja yang dibenarkan. Yang lain tu tidak dibenarkan, terutama sekali telefon bimbit. Yang kedua, calon dilarang membawa sebarang alat tulis masuk ke dalam bilik lapor diri ataupun bilik menunggu ataupun bilik kuarantin bagi ujian bertutur. Sebarang alat tulis tidak dibenarkan bawa untuk ujian bertutur. Untuk ujian bertutur saja. Kamu tak perlukan pun pensel tu. Kamu cuma perlu bercakap dan membaca saja. Jadi tak perlukan alat tulis. So jangan bawa sebarang alat tulis. Yang ketiga, menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding ataupun meja tulis di bilik lapor diri, bilik menunggu, bilik ujian, makmal dan juga bilik kuarantin. Dan yang keempat, mendedahkan kertas peperiksaan atau dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain. Ini kes berat. Sengaja mendedahkan jawapan supaya kawan dia ataupun girlfriend dia duduk sebelah boleh baca jawapan dia. Ini adalah menjadi kesalahan kepada calon tersebut. Menulis nota pada pakaian, anggota badan seolah-olahnya kita menyimpan toyol dalam badan dan pakaian kita. Itu juga tidak dibenarkan. Seterusnya, yang keempat, memberi pertolongan. Mendapatkan pertolongan ataupun berhubung dengan orang lain di dalam dan di luar bilik lapor diri ataupun di bilik menunggu ataupun di bilik ujian ataupun di makmal ataupun bilik kuarantin. Kita tidak boleh bagi pertolongan pada calon lain. Kita nak dapatkan pertolongan pun tidak boleh.
Tidak boleh berhubung dengan orang lain di dalam uh, bilik ujian. Contoh nak bagi secara isyarat tangan ke, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Okey, seterusnya yang kelima adalah menukar kertas peperiksaan dan jawapan peperiksaan dengan calon lain. Yang keenam, menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada ketua pengawas amali. Ini ada kes berlaku. Disebabkan pelajar yang di hadapan dia tidak hadir semasa ujian, maka dia nak duduk sebelah kawan dia. So dia tukar tempat duduk. Berdasarkan label meja yang telah kita sediakan tadi tu, kita tidak dibenarkan menukar tempat duduk sebab kita sudah ditentukan tempat duduk dengan label meja yang ada tertera nama kita dan maklumat kita pada slip meja tersebut. Jadi tidak dibenarkan kita menukar tempat duduk. Seterusnya ialah menyamar bagi pihak calon. Contohnya kembar. Ini pun ada berlaku. Contohnya kembar dua beradik ni, kembar setahun. Tapi muka dia muka sama. Muka hampir sama. Kita kembar adik beradik. Muka hampir sama. Jadi si adiknya sakit. Si abangnya datang untuk mengambil ujian. Tidak boleh, tidak dibenarkan. Ia kira menyamar bagi pihak adiknya. Itu juga adalah menjadi kesalahan. Seterusnya ialah membuat rujukan di bilik lapor diri. Untuk ujian lisan nanti, ujian lisan bertutur, kita tidak dibenarkan buat apa-apa sahaja rujukan di luar bilik. Walaupun di luar bilik, bukan di dalam, di luar bilik. Di luar bilik pun kita tidak dibenarkan membuat rujukan. Di luar bilik lapor diri, di luar bilik menunggu, di luar bilik ujian, di luar makmal, di luar bilik kuarantin semasa peperiksaan tidak dibenarkan. Kalau nak buat rujukan perlu berada di bilik kelas ataupun bilik sebelum kamu sampai ke bilik menunggu dulu. Okey, seterusnya membawa kertas peperiksaan keluar dari bilik lapor diri, bilik menunggu, bilik ujian dan makmal ataupun bilik kuarantin semasa peperiksaan. Ini sama juga dengan yang tadi, amaran yang tadi, larangan yang tadi. Dan juga membawa kertas atau skrip jawapan peperiksaan sama ada yang belum ataupun yang telah digunakan keluar dari bilik lapor diri, bilik menunggu, bilik ujian, makmal dan juga bilik kuarantin. Dilarang membawa kertas sama ada belum ataupun diguna. Bawa larang, masuk pun larang. Semua dilarang. Okey, rasanya sampai di sini sajalah taklim sedikit tanda ringkas daripada cikgu berkaitan dengan ujian lisan bertutur, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, ujian amali sains dan ujian mendengar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang bakal kamu duduki pada bulan Februari ini. Dan cikgu berharap semoga kamu boleh menduduki ujian ini dengan tenang, berdoa banyak-banyak, tawakal kepada Tuhan, dan semoga berjaya. Jangan lupa like, share, subscribe channel cikgu. Terima kasih. Bye-bye.